Hadirin sekalian, Majlis merafakkan rasa kesyukuran kerana dengan izin Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul secara maya menerusi aplikasi Zoom pada hari ini sempena Majlis Perasmian Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021. Majlis ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, atas kesudian Yang Berbahagia Datuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita secara maya menerusi aplikasi Zoom pada pagi ini. Memulakan majlis perasmian pada pagi ini, mohon hadirin untuk berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, Sabah Maju Jaya dan lagu Integriti. Dipersilakan. Transformasi dikecapi di nikmat.
hati paling utama demi Sabah maju jaya. Perangi rasuah musuh bangsa bijaksana. Kejujuran, ketulusan, keikhlasan, budaya integriti jadi pegangan bersama. Amanah dan saksama jadi amalan. Nilai etika membentuk kepimpinan. Lestari integriti, jadikan satu paksi. Taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri. Sabah maju jaya, bersatu sehati ke hadapan. Let's embed the culture of integrity. Sabah land below the wind. Sabah maju jaya, misempuru toko biso ginawo. Masana bakoko masa nanti otoro. Sabah land below the wind. Lestari integriti, jadikan satu paksi. Taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri. Lestari integriti, jadikan satu paksi. Taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri. Teguhkan jiwa kuku jati diri. Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia, Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Yang berbahagia, Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan. Yang berbahagia, Tuan Karunaniti Anak Lelaki Y. Subia, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sabah. Yang berbahagia, Puan Dayang Nur Rashikin binti Zulkifli, Ketua Unit Integriti Negeri Sabah. Yang berusaha, Encik Adnan bin Atin, Timbalan Setiausaha Tetap 1, Kementerian Pertanian dan Perikanan. Yang berusaha, Tuan Haji Majaidin Muhammad Yassin, Timbalan Setiausaha Tetap 2, Kementerian Pertanian dan Perikanan. Yang dihormati ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan, seterusnya pegawai-pegawai dan warga kementerian jabatan serta agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021, hari ini 23 Ogos 2021. Hadirin yang dimuliakan, bagi memohon hidayah dan keberkatan dari Yang Maha Esa, marilah sama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Supo Marto. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Hamdan kamilin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersebenah minggu integriti Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah ini, Kau berkatilah majelis kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Supomarto atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia Datuk Rusmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Karunaniti Anak Lelaki Y. Subia, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Sabah. Yang berusaha Tuan Adnan Atin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan. Yang berusaha Tuan Haji Mat Jaidin Muhammad Yasin, Timbalan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Pertanian dan Perikanan. Yang berusaha Tuan Zulkifli Haji Gulamdin, Pengarah Jabatan Pertanian. Yang berusaha Tuan Godfrey Kisi, Pengarah Jabatan Perikanan. Yang berusaha Dr. Peter Lee, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Yang berusaha Tuan Wali Harim, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran. Yang berusaha Puan Jamila Arifin, Pengurus Besar Koperasi Pembangunan Desa KPD. Yang berusaha Tuan Haji Yusuf Haji Awang Besar, Pengurus Besar Konelayan. Yang berusaha Tuan Sabir Tanjung, Pengurus Besar Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Yang berusaha Tuan Amir Bangsa, Pengurus Besar SAFMA. Pegawai-pegawai kanan serta seluruh warga penjawat awam, kementerian, jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati. Hari ini, 23 Ogos 2021 adalah hari pertama program Minggu Integriti Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah yang akan berlangsung selama 5 hari sehingga 27 Ogos 2021. Tujuan Minggu Integriti ini adalah untuk melestari dan memantapkan pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh, berkesan dan berterusan. Sepanjang Minggu Integriti ini, beberapa program telah disediakan seperti Ikrar Integriti, Webinar Integriti, pertandingan video pendek, Feed Integriti dan Quiz Integriti. Pada hari terakhir Minggu Integriti ini, Majlis Pelancaran Plan Anti Rasuah Kementerian Pertanian dan Perikanan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Plan Anti Rasuah atau secara ringkasnya OACP ini mengandungi inisiatif dan strategi pemerkasaan integriti bagi tempoh 5 tahun 2021 sehingga 2025 untuk mencapai matlamat bebas rasuah dalam perkhidmatan awam selaras dengan Plan Anti Rasuah Nasional. Majlis Pelancaran OACP sebagai pengisian program Minggu Integriti Kementerian menjadikan OACP ini sangat bermakna dan tepat pada waktunya.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam di atas kesudian beliau menerima undangan untuk menyempurnakan Majlis Perasmian Minggu Integriti Kementerian, Pengarah SPRM Sabah, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan yang juga merupakan ahli jawatan kuasa Minggu Integriti Kementerian, Unit Integriti Sabah, ahli-ahli jawatan kuasa penyelaras program, jawatan kuasa kerja promosi, jawatan kuasa kerja ICT, jawatan kuasa kerja jemputan dan urus setia, dan jawatan kuasa keuangan Minggu Integriti Kementerian. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa anti rasuah JAH Kementerian yang juga bertindak sebagai jawatan kuasa OACP Kementerian serta jawatan kuasa kerja OACP Kementerian. Tidak lupa juga semua warga Kementerian Pertanian dan Perikanan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Pengairan dan Saliran, Kor Nelayan, LIGS, KPD dan SAFMA. Kerana anda, Minggu Integriti dan Pelan Anti Rasuah Kementerian Pertanian dan Perikanan 2021 ini telah menjadi kenyataan. Andalah yang terbaik. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi ucapan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Morena Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan sebentar tadi. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, saat yang ditunggu-tunggu untuk kita saksikan acara perasmian Minggu Integriti Peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021. Dengan ini, majlis dengan segala hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah untuk menyempurnakan gimik perasmian Minggu Integriti Peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk. Kita mau lancar gimik atau saya berucap dulu? Berucap dulu, Datuk. Berucap dulu. Oke. Terima kasih pengacara majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sabah Maju Jaya. Salam integriti. Salam kemerdekaan kepada semua warga kementerian. Terutama sekali kepada Yang Berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan, Datuk Dr. Mariana, karena menjemput saya bagi maksud acara kita pada pagi ini. Juga kepada yang berusaha Tuan Karunaniti, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Sabah, yang berusaha Dayang Nur Rashikin, Ketua Unit Integriti Negeri Sabah, dan juga barisan pemimpin-pemimpin di peringkat kementerian dan jabatan, timbalan-timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah jabatan, dan juga pengurus-pengurus besar yang turut sama dalam acara kita pada pagi ini. Dan yang penting yaitu seramai 383 penjawat awam di peringkat kementerian yang turut sama. Dan dalam sepanjang ucapan saya ini, saya akan sentuh semua dalam satu perkataan, yaitu rakan-rakan sejawatan saya. Pertamanya, saya menyatakan rasa syukur karena dengan limpah kurnianya
kita dapat bersama-sama pada pagi ini sepenat sambutan Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak kementerian selaku penganjur program yang berlangsung mula hari ini sehingga 27 Ogos, yaitu pada hari Jumaat nanti. Tahniah juga kepada semua peserta yang saya dimaklumkan bersemangat dan komited dalam menjalankan tugas dengan mengamalkan pematuhan norma baru, SOP baru yang kita perkenalkan bagi maksud untuk kita menangani pandemik COVID-19. Dan untuk makluman kita bersama, saban hari kes di negeri Sabah meningkat. Dan kita menaruh harapan yang amat tinggi kepada penjawat awam untuk bersama-sama kita memerangi COVID-19. Karena perjuangan kita untuk memerangi COVID-19 masih berterusan dan masih memerlukan penglibatan secara menyeluruh anggota perkhidmatan awam. Dan hari ini merupakan satu langkah, satu inisiatif, satu ikhtiar bagi kita selaku penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita karena kita jayakan acara kita pada hari ini melalui kaidah maya. Dan inilah antara pendekatan-pendekatan dan norma-norma baru dalam konteks untuk memberi perkhidmatan kepada orang awam di peringkat kementerian, jabatan, dan agensi masing-masing. Dan kaidah ini harus kita sebarluaskan di seluruh peringkat, termasuklah ala cara untuk kita berkomunikasi, melaksanakan tanggung jawab kita bersama-sama dengan rakyat biasa. Sebelum saya meneruskan ucapan yang telah disediakan, saya ingin memetik ucapan yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri semasa sambutan Hari Integriti Negeri Sabah pada 8 Julai 2021. Quote unquote, kita semua perlu berani berubah ke arah yang lebih baik dan meletakkan integriti sebagai tonggak utama dalam perubahan yang ingin kita capai. Integriti merupakan kualiti unggul dalam diri dan organisasi yang berlandaskan etika. Penjawat awam perlu berani membudayakan amalan integriti dalam setiap tugas yang dilaksanakan. Berkhidmat dengan penuh amanah, melaksanakan tanggung jawab dengan jujur dan ikhlas demi kesejahteraan rakyat. Selaras dengan tema sambutan Hari Integriti Negeri Sabah tahun 2021, yaitu Integriti Teras Kecemerlangan Perkhidmatan Awam, saya berharap agar penganjuran Minggu Integriti Kementerian ini dapat memastikan semua anggota sentiasa menghayati dan mengamalkan nilai integriti yang tinggi secara berkesan dan berterusan. Rakan-rakan sejawatan saya, Kerajaan Negeri Sabah sangat komited dan menyokong semua usaha memantap dan mengukuhkan integriti dalam kalangan anggota perkhidmatan awam. Pelaksanaan Minggu Integriti di peringkat Jabatan Ketua Menteri dan Kementerian merupakan antara inisiatif pengukuhan integriti yang giat dilaksanakan bermula pada Julai 2021 hingga Desember 2021. Selain itu, penerapan bintang kementerian juga telah dilancar semasa Hari Integriti Negeri Sabah
dan tempoh penilaian adalah mulai daripada Julai 2021 hingga Jun 2022. Antara kriteria penilaian penerapan bintang termasuklah pelaksanaan Minggu Integriti Kementerian yang kita laksanakan pada hari ini, pelaksanaan inisiatif Plan Anti Rasuah Kementerian, penggunaan sistem iADU, laporan audit dalam, penemuan tindakan fungsi pemantauan unit integriti Negeri Sabah, laporan kehadiran pejabat, dan mystery shopping. Sehubungan itu, saya amat mengharapkan sokongan, komitmen, dan kerjasama penuh daripada semua anggota bagi mendukung usaha kementerian dalam melestarikan budaya integriti di peringkat kementerian, jabatan, dan agensi di bawahnya. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya mohon kepada rekan-rekan sejawatan untuk berkongsi beberapa data yang ada hubung kait dengan integriti di negeri Sabah. Berdasarkan data yang kita kutip, sejak 2018, kes disiplin melibatkan anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Pada 2018, kita merekodkan 43 kes, yaitu 21 kes tidak hadir bertugas, 14 kes tata kelakuan, 6 kes terlibat ke Mahkamah Jenayah, 2 diklasifikasikan sebagai lain-lain. Ini berbanding dengan aduan awam yang kita terima juga dalam masa yang sama, pada tahun yang sama, 2018, sebanyak 325. Pada 2019, kita ada 40 kes. Maknanya ada penurunan daripada 43 kepada 40. Terutama kes yang membabitkan tidak hadir, yaitu daripada 21 menurun kepada 10, kes tata kelakuan menurun daripada 14 kepada 9, sementara kes yang melibatkan kes mahkamah meningkat daripada 6 kepada 8, dan kes lain-lain juga meningkat daripada 2 kepada 13. Pada tahun 2020, kes kita sekali lagi menurun daripada 40 kepada 36. Dan dalam masa yang sama kita merekodkan aduan awam sebanyak 397. Dan kes tidak hadir bertugas, saya amat bersyukur karena dia terus menurun daripada 10 kepada 9, tetapi tata kelakuan telah meningkat kepada 17 banding dengan 9 pada tahun sebelumnya, sementara kes mahkamah juga menaik, yaitu kepada 10 kes. Pada tahun 2021, tahun ini, sampai Jun, sehingga Jun 2021 bulan 6, 30 hari bulan Jun, kita telah merekodkan satu peningkatan yang tinggi, yaitu 55 kes. Melibatkan pejabat awam, yaitu 34 kes tidak hadir bertugas, 16 kes tata kelakuan, 2 kes melibatkan kes jenayah, yaitu satu indikatif yang bagus karena menurun kes-kes, dan 3 kes yang dibawa kepada SPRM. Apa yang saya ingin nyatakan di sini, bahwa I just ambil satu isu. Saya tidak akan mengulas dengan panjang mengenai isu ini,
tidak hadir bertugas. Dan kebanyakan tidak hadir bertugas ini adalah hasil daripada aduan awam yang kita terima. Saya baca sekali lagi yang tidak bertugas. 2018, 21 kes. 2019, 10 kes. 2020, 9 kes. 2021 baru 6 bulan. Kita sudah merekodkan 34 kes. Ini merupakan isu integriti yang asas. Kenapa saya katakan yang asas? Saya ingin menarik perhatian rekan-rekan sejawatan yang ada. Kita penjawat awam tidak ramai. Kita hanya ada 21.173 orang setakat tadi pagi. Belum lagi kira yang baru dilantik, yang bersarah. So, hari-hari kita monitor, kita hari ini data perkhidmatan awam kita 20.173 orang saja daripada hampir 3 juta penduduk negeri Sabah. Dan 20.173 ini disandarkan harapan oleh kerajaan negeri untuk menjadi pemangkin kepada kecemerlangan kesejahteraan negeri Sabah. Yet, some of us masih menganggap bahwa tugasan selaku penjawat awam ini hanya sebagai tempat persinggahan bila dapat kerja, pematuhan integriti tidak dititik beratkan. Kita dilihat oleh orang awam sebagai cerminan kepada kerajaan, regardless berapa kali kita tukar kerajaan, kita penjawat awam adalah cerminan. It is a reflection of what kerajaan yang memerintah. Karena kita ada 20.000 orang. Okay, now let me explain a little bit on isu integriti ketidakhadiran. Saya mau tanya kepada semua penjawat awam sekalian, pernahkah kerajaan tipu kita untuk tidak bayar gaji? Sepanjang Anda berkhidmat dengan kerajaan. Pernahkah kita terlewat sampai berbulan-bulan tidak dapat gaji? Maybe ada isolated cases orang yang lambat diproses dan sebagainya, but not all of us. Kita telah melalui beberapa kerajaan, ups and down. Budget kita at one point a red budget pun masih juga dibayar oleh kerajaan. Karena the moment kerajaan pledge untuk rekrut kita sebagai penjawat awam, komitmen dia sudah bermula dan dia tidak pernah tipu. Saya secara pribadi sejak saya dilantik pada tahun 1980, 17 hari bulan 1, 1980, kerajaan tidak pernah gagal untuk bayar gaji saya. Tetapi saya tanya tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sejawat saya yang ada pada hari ini. Pertanyaan saya is very simple. Kerajaan, betulkah kerajaan bayar kita 365 hari penggajian? Karena dalam slip gaji tiap-tiap bulan kita dapat semua is printed, everything is mananya satu kalender year penuh gaji kita. Sadarkah kita, rekan-rekan sejawatan, kita hanya dituntut bekerja 243 hari saja. Mananya kerajaan bagi kita ekstra 4 bulan duduk diam di rumah. Karena
Coba kira, sama-sama kita kira. Cuti kelepasan AM dan perayaan tahun ini berapa? Kiraan saya dalam sekitar 20 hari. Hampir 1 bulan kita cuti di khusus perayaan saja. Kerajaan tuntut kita bila ada perayaan hadir. Tetapi kita bilang, apa ini? Datuk Dr. Mariana paksa kita hadir. Oke? Hari Ahad dan hari Sabtu. 1 tahun ini 52 hari Ahad, 52 hari Sabtu. Berapa sudah? 104 hari. Kita tidur di rumah, digaji. Dan selepas itu apa kita buat? Ada lagi yang pandai-pandai dapat MC, medical certificate supaya tidak dapat hadir. Ada lagi yang abuse BDR, bekerja dari rumah. Jadi saya tanya, di mana integriti kita selaku penjawat awam? Kerajaan bayar kita 1 tahun ini gaji. Kita hari-hari menipu kerajaan. In the name of, oh saya ini penjawat awam, saya entitle ini, saya entitle itu. Itu keistimewaan. Keistimewaan boleh ditarik balik. Bila kerajaan memikirkan bahwa ada tugasan yang penting untuk kita laksanakan. Saya tahu sekarang ini banyak yang berselindung di bawah BDR, bekerja dari rumah. Bila dipanggil, banyak saya dapat aduan, sorry itu sih, di peringkat kementerian dan agensi di bawah kementerian ini, banyak saya dapat aduan daripada awam. Bila dipanggil, jawaban, oh saya BDR, nantilah saya balik di office, baru bulian. Ngam gak itu jawaban kita? BDR bekerja dari rumah, mananya you punya station di rumah, tetapi keputusan perkhidmatan kepada rakyat hendaklah diteruskan. Bukan mau tidur. Bukan mau buat alasan BDR, oh saya tidak boleh buat, tunggulah, saya balik. Remember, kita sudah dibayar gaji walaupun di rumah. Jadi, coba pikirkan, coba serapkan dalam minda kita, dalam hati kita, ada awi, integriti kita itu. Kerajaan dengan niat yang baik, bayar gaji kita, bayar upah kita untuk melaksanakan tugas. In yet we are saying that the government is unfair to us. Dan lepas itu kita bilang, kerajaan tidak adil. Siapa itu kerajaan, saya mau tanya. Kerajaan itu adalah terdiri daripada 20.173 anggota. In you are the government. We are the government of the day. We are part and parcel of the big picture of the government. Dan lepas itu, bila sudah nanti daripada kalau kita tulak semua itu, yang 243 expected of us untuk melaksanakan tanggung jawab kita selaku penjawat awam. Kita tambah lagi dengan MC-nya, dengan lambat pergi office-nya, dengan lambat buat kerjanya. Maknanya, kita hanya bekerja dalam sekitar 6 bulan. Coba tunjukkan kepada saya di mana dalam Malaysia ini, mana agensi yang kita kerja 6 bulan dibayar 1 tahun gaji.
Kalau pihak swasta adakah? Kalau swasta lambat saja sedikit sudah potong gaji. Tapi kita tidak. Apa yang kerajaan mau inginkan kepada rekan-rekan sejawatan yang ada? Komitmen untuk serve kerajaan. Komitmen untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Komitmen untuk memberikan perkhidmatan yang berintegriti. Dan ada lagi yang pintar-pintar ini. Ya, kalau kita tengok pengertian cuti itu beside MC yang disalahgunakan, medical certificate daripada dokter, menghadiri latihan, masyarakat, pertandingan, persidangan, semua ini entitled, digunakan juga. Walaupun dia sudah berada dalam sudah siap. Kita dapat monitor benda-benda ini, tetapi apa yang saya mohon kerjasama kepada rekan-rekan sejawatan, seperti yang kami amalkan di Jabatan Perkhidmatan Awam. At least kita berpikirlah sebagai penjawat awam 24/7, walau di mana kita berada. Falsafah berpikir 24/7 sebagai penjawat awam, ini akan membolehkan kita bersedia lebih awal dalam menangani tugasan pada esok harinya di pejabat. Jadi sekali lagi saya berharap kepada rekan-rekan sejawatan saya yang ada hari ini saya hanya ada satu contoh saja, bahwa macam mana integriti kita itu tanpa kita sedari kita buat di pejabat melalui cuti saja. Saya baru cerita pasal cuti, di New Just Imagine berapa banyak penyalahgunaan yang kita pakai. Dan ini membabitkan isu integriti. Sebab itu dalam banyak occasion saya selalu menyatakan di sini bahwa integriti itu kepada penjawat awam sama ada kita ada atau tiada. Tidak ada kompromi yang integriti 90% ke ada passing mark. To me is either you have it or you don't at all. Karena apa salahnya? Hari ini saya ambil cuti 1 hari dengan berbagai alasan. Besok saya akan ambil lagi. Sama juga dengan sogokan uang dan sebagainya. Hari ini saya ambil 10 sen, besok 20 sen. It doesn't make any difference. So the reality is that integrity, no compromise. Integrity merupakan satu amalan, satu pegangan yang harus kita pertahankan dalam perkhidmatan awam negeri Sabah. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang lain. Karena untuk kita maju, kita kena mempunyai integriti yang baik. Kita kena ada integriti yang kita boleh bangga karena kita berjaya mewakili negeri, dapat berkhidmat negeri, sehingga kita menjadi sebagai contoh dan teladan kepada orang lain. Dan satu lagi yang saya ingin share, berapa masa ada? Banyak lagi Datuk Dr. Mariana masa saya. Satu lagi yang saya ingin kongsi mengenai dengan vaksinasi penjawat awam. Kita balik 20.173 orang yang sudah menerima vaksinasi first dose dan second dose. Setakat ini baru 18.348, yaitu 90%. Apa yang mengecewakan saya ada 2 kumpulan. Seramai 624 orang
tidak mengisi burang pun yang kita disediakan selaku penjawat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Tidak mengisi burang pun. Kita diurus dia sanggup bantu untuk isi. Karena semua data-data ini kita akan masukkan dalam SM2 kita. 624 orang. Dan 337 orang, karena ada kumpulan, tidak mau ambil vaksin. Di mana kebertanggungjawaban kita selaku penjawat awam? Hari-hari kita mentara kita stay safe, protect your family, protect your community, macam-macam. Tetapi 337 orang, kecuali isu kesehatan, memilih untuk tidak mau ambil. Kenapa? Ini kita kena tanya. Banyak ketua-ketua di sini, please. Saya minta tolong, I'm begging you all, supaya memujuk kumpulan ini. Sekurang-kurangnya daftar, at least we know. Dan lepas itu baru kita find out apa sebabnya. Kenapa tidak boleh ambil vaksinasi? Ini saya minta Datuk Dr. Mariana, juga kepada ketua-ketua pengarah-pengarah dan ketua-ketua agensi. Saya ada senarai nama-nama orang yang tidak mau mengisi burang dan tidak mau mengambil vaksin ini. Tetapi tidaklah sampai ke tahap di mana saya untuk turun dan memastikan harapan saya kepada semua ketua-ketua jabatan, tolong, I'm begging you, rakan-rakan sejawatan saya, untuk sama-sama kita bekerja. Karena kalau kita tidak boleh protect penjawat awam untuk mendapatkan vaksin, siapa lagi yang boleh tolong kita? Kalau kita tengok data hari-hari, semalam kita rekod 2.000 lebih, hampir 1.000 orang yang tidak mengambil vaksin. 1.000 lebih yang tidak ambil vaksin. Mananya kebarangkalian kita untuk dijangkiti adalah tinggi, andai kata kita tidak mengambil vaksin. Dan lepas itu, satu hari nanti yang tidak ambil vaksin ini akan datang di office. Di mana rasa kebertanggungjawaban kita selaku penjawat awam di kalangan kita. So, sekali lagi saya mohon kepada rakan-rakan penjawat awam yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita berusaha supaya hasrat kami dan juga hasrat yang berhormat Setiausaha Kerja Negeri, supaya semua penjawat awam 100% mendapat vaksinasi pada ujung bulan Ogos. Kita ada 1 minggu lagi. It is not impossible to make it satu kenyataan, karena setakat ini ada dalam sekitar 1.000 saja penjawat awam yang kita bermasalah, yaitu 624 belum isi burang, 337 tidak memilih untuk tidak ambil vaksinasi, dan berbagai alasan diberikan, terutama kesehatan, pahaman keagamaan, dan sebagainya. So, saya minta kerjasama kepada semua ketua-ketua untuk mengatasi masalah ini, dan sama-sama kita pastikan itu pada akhir bulan ini kita dapat 100% divaksinasi. Jadi rekan-rekan sejawatan, saya banyak mengambil masa rekan-rekan semua, maka dengan itu saya akan menutup
ucapan penutupan saya akan teruskan di sini. Seperti teks yang disediakan, inisiatif pengukuhan integriti di peringkat kementerian ini hendaklah dilaksanakan secara berterusan dan diberikan penekanan khususnya kepada jabatan yang terdedah dengan risiko rasuah dan krisis pelanggaran integriti. Sebagai penjawat awam, tabir urus baik organisasi dan kualiti penyampaian perkhidmatan merupakan kayu ukur dan penilaian terus oleh rakyat terhadap kerajaan. Justru nilai integriti hendaklah dijadikan sebagai asas utama dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah sepanjang masa. Oleh itu, besarlah harapan saya agar seluruh anggota Kementerian Pertanian dan Perikanan berjaya menjahirkan image yang positif sekaligus meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap sistem penyampaian perkhidmatan negeri Sabah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hidup berkat tanpa rasuah. Cegah rasuah. 1% of integrity can make a difference. 增强廉政文化。 Sama-sama kita melayan rasuah. Jauhi rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Integriti tanggung jawab bersama. Katakan iya kepada integriti, tidak kepada rasuah. Warga Kementerian Pertanian dan Perikanan menolak rasuah. Mada ya sesuapun. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah atas penyempurnaan acara perasmian sebentar tadi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi Yang Berbahagia Datuk. Hadirin yang dihormati sekalian, acara seterusnya
adalah lafaz ikrar integriti yang akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan, dengan disertai oleh ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan. Dimohon semua warga Kementerian Jabatan dan Agensi untuk turut bersama-sama menyertai lafaz ikrar integriti ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kami, Penjawat Awam Negeri Sabah, berikrar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, amanah dan ikhlas demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri Sabah. Tidak melibatkan diri dalam sebarang bentuk jenayah, rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan sama ada secara langsung atau tidak langsung mematuhi undang-undang, peraturan, arahan kerja dan etika penjawat awam. Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan serta terhadap mereka yang cuba menggugat image perkhidmatan awam, memudayakan amalan integriti dan nilai-nilai murni dalam pelaksanaan tugas. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan atas pimpinan lafaz ikrar integriti itu tadi. Hadirin, dengan lafaz ikrar integriti itu tadi, maka sempurnalah Majlis Perasmian Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021 pada pagi ini. Sebelum mengakhiri majlis, sebagai makluman dan peringatan mesra untuk kita semua, pelbagai pengisian program diadakan bagi memeriahkan lagi Minggu Integriti bermula hari ini 23 Ogos 2021 sehingga hari Jumaat ini 27 Ogos 2021. Pengisian program untuk hari esok 24 Ogos 2021 bersamaan hari Selasa, webinar integriti akan diadakan di mana 2 ceramah akan disampaikan oleh penceramah jemputan yang cukup hebat, iaitu penceramah daripada Unit Integriti Negeri Sabah dan juga daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ceramah kedua akan disampaikan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sama-sama kita mendengar ceramah integriti daripada kedua-dua penceramah ini. Webinar integriti ini akan diadakan secara maya menerusi Zoom. Dan manakala pada 25 Ogos dan 26 Ogos bersamaan hari Rabu dan hari Khamis, program Fit Integrity iaitu acara Zumba akan diadakan bermula pukul 3 petang hingga 4 petang. Dengan itu dimohon semua pegawai dan juga anggota jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan untuk hadir bersama dan menyertai kesemua program yang akan dilaksanakan kelak. Dan perlu juga diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pendaftaran semua peserta diadakan setiap hari di sepanjang Minggu Integriti ini berlangsung. Capaian atau link pendaftaran akan dipaparkan di skrin kelak.
Hadirin sekalian, selain daripada program yang disebutkan sebentar tadi, pertandingan video pendek dan kuis integriti juga diadakan. Walau bagaimanapun, pertandingan video pendek telah pun berlangsung dan penyertaan telah pun ditutup. Manakala kuis integriti akan diadakan pada 25 Ogos 2021 bersamaan hari Rabu ini bermula pukul 9 pagi hingga pukul 2 petang. Hadiah yang cukup menarik menanti para pemenang. Taklimat kesihatan juga akan diadakan pada 26 Ogos bersamaan hari Khamis bermula pada pukul 9 pagi dan majlis penutupan Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021 dan pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP Kementerian Pertanian dan Perikanan akan diadakan pada 27 Ogos 2021 bersamaan hari Jumaat ini. Itulah dia tadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian beberapa pengisian program yang telah disediakan oleh Jawatan Kuasa Penganjur sempena Minggu Integriti Kementerian Pertanian dan Perikanan yang berlangsung bermula hari ini sehingga hari Jumaat ini. Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Perasmian Minggu Integriti peringkat Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021 berakhirlah sudah. Akhir kata, sekali lagi, Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Yang Berbahagia Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, juga kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan serta tuan-tuan dan puan-puan warga kerja Kementerian Pertanian dan Perikanan atas komitmen yang tinggi dalam menjayakan Majlis Perasmian Minggu Integriti Kementerian Pertanian dan Perikanan bagi tahun 2021 pada hari ini. Dan untuk makluman Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah dan juga Yang Berbahagia Datuk SUT, pada pagi ini seramai 403 orang penjawat awam di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan telah turut serta dalam majlis perasmian pada hari ini. Jadi syabas dan terima kasih sekali lagi atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita bersama lagi secara maya, dengan itu diucapkan salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan salam integriti. Terima kasih. Saya mohon keluar sudah. Boleh sudah Datuk? Ya, boleh sudah. Boleh ya. Oke, terima kasih. Thank you Datuk. Stay safe.